Salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast Leong Teknologi bersama saya, Lim Chen Leong. Dalam episod kali ini, saya akan membincangkan satu topik yang sangat penting dan menarik, yaitu isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi yang dibawa tajuk besar pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ke atas kesepaduan nasional Malaysia. Teknologi maklumat dan komunikasi ataupun kami sebut TMK kini menjadi sebahagian besar daripada kehidupan kita, dari cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi sehinggalah kepada cara yang kita berfikir. Namun, sejauh mana TMK ini membantu atau menjejaskan perpaduan rakyat Malaysia? Jadilah, marilah kita bincangkan bersama ini. TMK merangkumi semua bentuk teknologi yang membolehkan manusia berkomunikasi dan berkongsi maklumat, termasuklah dalam internet, media sosial, komputer, dan telefon pintar. Dalam konteks Malaysia, kesepaduan nasional bermaksud usaha yang menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum, agama, budaya, supaya hidup dalam suasana boleh dalam harmoni dan saling menghormati. TMK yang berpotensi besar menjadikan jabatan penyataan antara rakyat melalui media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook dan lain-lain lah. Dan Malaysia akan dapat berinteraksi tanpa batasan geografi ataupun perbezaan etnika. Ia juga membuka ruang untuk berkongsi budaya, pandangan atau pengalaman sekaligus pun dapat memperkukuhkan semangat perpaduan. Antara pengaruh itu positif, TMK yang paling ketara yaitu peningkatan komunikasi antara kaum dan generasi. Terdapatlah banyak jenis kempen-kempen seperti kempen Kita Malaysia, kempen Rakyat Bersatu, telah juga berjaya menyebarkan mesej-mesej perpaduan serta menonjolkan nilai kemanusiaan tanpa mengira latar belakang. Selain itu jugalah, TMK juga menjadi saluran utama bagi kerajaan yang menyampaikan maklumat penting kepada rakyat seperti melalui portal Malaysia Madani yang sekarang dan media sosial rasmi kerajaan. Maklumat-maklumat yang pantas dan tepat juga membantu membina kepercayaan serta meningkatkan pernyataan rakyat dalam pembangunan negara. Dalam dunia pendidikan pula, penggunaan platform digital yang seperti Google Classroom, Terima, aplikasi Zoom juga telah menggalakkan pembelajaran tanpa sebadan. Pelajar dari seluruh Malaysia boleh belajar bersama-sama, memahami budaya rakan-rakan dari negeri-negeri lain dan membina semangat kaki tangan yang kuat. Pendek kata, TMK dapat memperkukuhkan kesepaduan nasional jika digunakan dengan tujuan yang betul. Namun, kita tidak boleh menafikan bahawa TMK juga membawa cabaran yang besar terhadap perpaduan nasional. Isu yang pertama ialah penyebaran berita palsu dapat menfitnah melalui media sosial. Banyak-banyak maklumat yang tidak sahih disebarkan, terutamanya berkaitan isu perkauman, agama ataupun politik. Hal ini boleh menimbulkan salah faham, kebencian, ketegangan kaum jika rakyat tidak berhati-hati menilai sumber maklumat tersebut. Kedua, masalah budi cyber semakin membimbangkan. Ramai individu menjadi mangsa penghinaan kerana perbezaan bahasa, warna kulit, kepercayaan dan sebagainya. Jika perkara-perkara ini dibiarkan, ia akan melemahkan semangat perpaduan dan menanamkan benih perpecahan dalam masyarakat kita. Seterusnya, jurang digital antara bandar dan luar bandar juga adalah satu cabaran. Tidak semua rakyat mendapat akses internet yang laju dan stabil. Situasi ini akan menyebabkan wujudnya ketidaksamaan peluang pendidikan, ekonomi, sekaligus akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat. Dapat sekalikan, pengaruh budaya luar melalui media digital dapat menjejaskan identiti kebangsaan. Jika masyarakat terlalu terikut-ikut dengan nilai asing tanpa menapis kandungan-kandungan tersebut, semangat patriotisme dan jati diri bangsa juga akan terhakis. Untuk memastikan TMK benar-benar menyumbang kepada kesempatan nasional, terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan. Langkah yang pertama yaitu kerajaan
perlu memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang cyber seperti Akta Komunikasi dan Multimedia untuk mengengkangkan penyebaran berita palsu ataupun dalam kandungan-kandungan yang berunsur kebencian. Langkah-langkah yang kedua pula dalam pihak masyarakat, masyarakat teruslah mengamalkan etika penggunaan di media digital. Etika-etika tersebut adalah termasuk berfikir sebelum berkongsi maklumat, menghormati pandangan orang lain, dan tidak terlibat dalam penyebaran fitnah ataupun provokasi. Cadangan yang ketiga pula dalam pendidikan literasi digital juga perlu diperluaskan agar rakyat, khususnya generasi muda yang sekarang, mampu dapat menilai kesahihan maklumat dan menggunakan teknologi secara beretika. Jadi akhir sekali, infrastruktur digital yang di luar bandar mesti dipertingkatkan supaya semua lapisan dapat menikmati kemudahan TMK secara saksama. Kesimpulannya, TMK merupakan alat yang sangat berkuasa. Ia boleh menjadikan jabatan penyatuan rakyat Malaysia. Ataupun sebaliknya, kalau disalahgunakan, boleh menjadi jurang memecahkan kita. Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggung jawab, marilah kita menggunakan TMK dengan bijak, berhemat dan berbaksi nilai persatuan. Hanya dengan itu, kita mampu mengekalkan keharmonian dan membina negara bangsa yang kukuh. Terima kasih kerana mendengar podcast isu semasa TMK bersama saya, Tim Chen Leong. Teruskan menyebarkan mesej positif dan semangat kita Malaysia.